Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan juga izinnya sehingga dapat kita bersama-sama bertemu pada malam ini. Alhamdulillah, yang lepas kita bincang tentang tauhid juga akidah. Buat kali ini kita bincang tentang solat berjamaah. Seperti mana yang tertulis di dalam kurikulum kelas pengajian takmir pada muka surat 105 tentang syarat masyrut solat berjamaah. Jadi pada malam ini saya ingin membincangkan tentang pengertian solat berjamaah. Solat berjamaah adalah solat secara beramai-ramai, melebihi daripada 2 orang, ataupun setidak-tidak 2 orang sudah mencukupi erti kata solat berjamaah. Solat berjamaah dilakukan mestilah terdiri daripada imam dan makmum. Pertama, orang pertama dijadikan imam dan orang yang kedua dikatakan makmum. Sebab itu Islam memerlukan solat berjamaah adalah melebihi daripada seorang, iaitu 2 orang sekurang-kurangnya, seorang imam dan seorang makmum. Untuk mengetahui tentang solat berjamaah, seperti mana yang kita maklum, kita terdapat di mana-mana pun buat setakat ini sembahyang berjamaah hari Jumaat, iaitu solat berjamaah, sembahyang fardu di masjid-masjid, di surau-surau, sembahyang tarawih juga berjamaah, kadang sembahyang hajat kita berjamaah, kadang kita sembahyang sunat-sunat gerhana bulan juga kita salat berjamaah. Yang disebut sebagai jamaah itu melebihi daripada seorang, sekurang-kurang 2 orang. Juga seperti mana sembahyang hari raya juga sembahyang berjamaah. Berjamaah ini iaitu solat ramai. Baik, solat berjamaah ni ada mempunyai fadilat-fadilat dan ganjaran-ganjaran yang tertentu. Sembahyang solat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Bak kata pepatah Melayu, buat seorang lain tak payah. Bagi orang-orang lelaki yang merdeka, perempuan tak diwajib pun, tak disunat pun untuk berjamaah di masjid. Dan juga seorang hamba pun tidak diwajib pun, tidak disunatkan untuk sembahyang berjamaah serta menutup aurat. Tidaklah pula sembahyang berjamaah tanpa ada tutup aurat. Ini adalah satu syarat. Syarat sah sembahyang berjamaah begitu juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Baik. Dalil yang memperkatakan solat berjamaah ini disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat berjamaah adalah ganjaran lipat ganda, iaitu sekurang-kurang 25 kali ganda. Terutamanya apabila dia berwudu dengan penuh sempurna. Setelah dia pergi ke masjid hanyalah untuk solat kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan kerana rumbung-rumbung, bukan kerana ramai-ramai orang seronok-seronok, tetapi adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah yang dilangkah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala darjat kepadanya. Dan juga setiap langkah akan diampun oleh Allah SWT dosanya. Dan juga apabila dia solat
malaikat berdoa kepada Allah SWT dan berkata, Ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini yang solat berjamaah ini rahmat kepadanya. Bukanlah dia, berikanlah kepada dia kasih sayang limpah rahmat Kamu ya Allah. Jadi dengan kelebihan-kelebihan solat berjamaah ini, ada kelainannya sembahyang sendiri. Dan juga sabda Nabi SAW menyebut, Salatul jama'ati afdalu min salatil fajr bisab'ina wa asrina darajah. Yang bermaksud, solat berjamaah lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Jadi di sini jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mereka-mereka yang berusaha untuk berjamaah, untuk solat berjamaah di masjid, di surau ataupun tempat solat, adalah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi ganjaran sebanyak 27 darjat. Baik, di antara fadilatnya dalam salat berjamaah itu, sekurang-kurang kita dapat bersapa ataupun bertegur antara satu sama lain, saling berkenal-kenalan antara satu sama lain, berjumpa di antara sama lain, boleh bertanya khabar di antara satu sama lain. Kadang-kadang di dalam satu komuniti kita tidak bertemu sekian lama, apabila kita berjumpa di masjid, kita boleh bertanya khabar. Apa khabar tuan? Dah lama tak jumpa, ke mana, sakit ke? Ataupun ke mana-mana. Jadi di sini kita dapat input ataupun dapat mesej, makluman kepada sahabat-sahabat kita. Kita boleh berjumpa dan bersapa, dan juga ia adalah satu asas perpaduan Islam, satu menimbulkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjamaah. Pada hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ati yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang bermaksud, sesiapa yang mendirikan solat berjamaah sebanyak 40 hari berturut-turut, bertakbir bersama-sama imam yang pertama, Allah akan tuliskan dua kelebihan, dua kelepasan. Yang pertama, kelepasan daripada api neraka, dan yang kedua, kelepasan daripada sifat nifaq. Ini juga ganjaran janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berjamaah. Yang solat berjamaah, Allah ganjarkan dengan kelebihan-kelebihan yang baik. Banyak kelebihan-kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada mereka-mereka yang mendirikan solat berjamaah. Solat berjamaah mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat masyrut yang tentu, iaitu syarat sah mengikut imam. Yang pertama seringkali yang kita tahu ialah niat mengikut imam. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan ataupun sesuatu pekerjaan itu dengan niat. Jadi pada ketika ini kita untuk melaksanakan solat berjamaah, jadi kita kena berniat adalah solat berjamaah. Bukan adaan lillahi ta'ala, bukan adaan lillahi ta'ala bersendirian, tetapi adaan lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Jadi niat itulah menentukan sesuatu kategori atau solat yang tertentu, yang menentukan adakah solat zuhur ataupun isya ataupun bersendirian ataupun imam. Itulah pentingnya niat itu, menentukan kita itu sebagai makmum ataupun imam. Yang kedua, bukanlah imam itu menjadi makmum kepada orang lain. Kita ke masjid, terlewat sikit, kita tengok Tuan Haji Umar mengikut Tuan Haji Ahmad, kita ikut Tuan Haji Umar. Jadi ini adalah salah dalam kategori ataupun syarat sah imam ataupun syarat sah makmum. Kita mestilah mengikut imam yang ada di hadapan kita, bukan imam yang kita ikut sedang mengikut imam yang lain.
Yang ketiga adalah makmum di belakang imam, bukan makmum duduk di depan imam. Jadi ini satu syarat, makmum hendaklah berada di belakang imam. Baik, seterusnya, mestilah imam itu lebih tinggi martabatnya, kedudukan, kategorinya lebih tinggi, tidaklah daripada hamba, tidaklah daripada orang-orang yang jahil. Mestilah orang yang kita makruf bahawasanya imam ini adalah orang yang sering kali beribadah pada Allah SWT, orang yang tidak munafik, orang yang sahih imam ini akidahnya. Jadi tidaklah pula jadi pondan ataupun khunsa ataupun perempuan. Jadi kita mengenali kategorinya, dia adalah daripada laki-laki, dan juga dia bukan khunsa, dan dia juga bukan perempuan, dan dia bukan adalah di kalangan hamba. Jadi barulah solat kita itu menetapkan bahawasanya kita itu mengikut imam. Imam juga tidaklah ummi, cacat tentang bacaannya, rukun bacaannya. Seperti mana contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dah tahu dah, kita makruf tentang ilmu tajwid, sepatutnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tengok imam tu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak wajib kita ikut imam. Imam yang cacat, tambah pula di segi rukunnya, duduk rukunnya, tahajudnya, sujudnya, rokoknya, iktidalnya, kenalah sempurna. Tak boleh juga kita ikut imam yang duduk atas kursi sembahyang. Jadi kita kena ikut imam yang tidak ummi ataupun tidak cacat. Seterusnya yang keenam, iaitu imam tidaklah melakukan perbuatan yang membatalkan solat. Imam tidak terlalu melakukan pergerakan yang melebihi daripada 3 kali. Bergerakkan anggota beratnya seperti tangan dan lain-lainnya, menampakkan pergerakan itu boleh membatalkan solat. Yang ketujuh, mengetahui perbuatan imam. Kita yang makmum ni tahu imam rokok kan, imam sujud kan, imam i'tidal kan, imam duduk tahiyat kan, kita tahu. Kita tidak pula boleh duduk di tempat yang berlindung. Kita tak nampak imam makmum, imam buat apa, tapi kita ikut saja apa yang kita tahu. Allah Taala bila imam kata Allahu Akbar, sama ada dia rokok ke ataupun dia sujud ke, kita tak tahu. Jadi kita kena mengenali apa pergerakan imam. Dan yang ke-8, berhimpun imam dan makmum itu di dalam satu tempat. Satu tempat yang jelas didapat dalam masjid, dalam surau yang tidak ada terenggung. Takkan pula kita ikut imam di masjid, kita duduk di dewan, jadi tak nampak pergerakan imam. Hendaklah duduk berada di dalam satu bilik ataupun satu tempat solat yang jelas, boleh lihat, dan berada di belakang imam, menentukan posisi yang betul untuk beribadah ataupun berjamaah. Dan juga yang ke-9, bukanlah imam itu orang kafir. Kadang-kadang kok ada orang yang kafir, sebab itu di kalangan orang Islam pun boleh jadi menentang Islam, menentang hukum Allah SWT, menyebabkan dia kufur dengan Allah. Bermakna kita nak memilih imam ataupun nak mengikut imam, hendaklah kita mengenal pasti bahawasanya dia adalah seorang imam ataupun seorang Islam yang benar-benar sah di segi akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang akhir adalah imam hendaklah mumayyiz. Imam hendaklah bukan mumayyiz. Jadi mumayyiz ni bermaksudnya tidak dapat membezakan yang baik ataupun yang tidak. Bermakna hendaklah yang orang yang berakal, yang merdeka, yang memahami tentang hukum sah, batal sembahyang, rukun sembahyang, fardu sembahyang, sunat sembahyang. Mana imam yang cerdik, yang berakal, tidak mumayyiz, seperti mana kanak-kanak yang tidak dapat membezakan najis ataupun yang bersih. Jadi saya rasa setakat ini saja
yang mampu saya sampaikan untuk kita sama renung-renungkanlah tentang kewajipan berjamaah yang menjadi tuntutan di pernah Islam. Saya setakat ini sahaja, yang baik daripada Allah SWT, yang tidak baik pastinya dari saya. Saya mohon keampunan dan kemaafan kepada tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.